Ketua Menteri, bila sebut tentang kesihatan dan pengguna ni, saya rasa janji Kementerian Kesihatan masih belum terlaksana lah, itu untuk mengadakan akta kawalan barangan kesihatan. Jadi saya nak tanya kepada Kementerian, bagaimanakah Kementerian hendak memantau jika sekiranya di pihak Kementerian Kesihatan tidak mempunyai akta untuk mengawal barangan kesihatan. Misalnya, saya nak bagi contoh di sini, ada satu alat elektrik yang digunakan, hanya kita duduk di atas barangan elektrik tersebut, ada satu plate, kemudian dia kata boleh menyelesaikan kencing manis lah, darah tinggi lah, gout lah, macam-macam seribu mak nenek lah. Jadi kita tidak mempunyai akta barangan kesihatan ni. Jadi pihak Kementerian Pengguna tidak boleh nak masuk dalam bidang kuasa tersebut, padahal ianya tidak disalurkan melalui bidang kesihatan, hanya barangan elektrik sahaja digunakan, tetapi dia kaitkan dengan boleh menyelesaikan masalah itu, masalah ini. Jadi saya nak tanya Menteri, bagaimanakah caranya Menteri nak menyelesaikan masalah begini? Barang elektrik tetapi dia boleh menyelesaikan masalah kesihatan. Boleh jawab Kak? Nak bincang dulu dengan Kementerian. Seperti saya sebut, yang setakat ini tanggungjawab kita dari segi representasi palsu dan juga mengenai harga, ya, iaitu berkenaan dengan harga yang mengelirukan dan sebagainya. Jadi tentang produk dan sebagainya, seperti saya sebut tadi, ada Kementerian Kesihatan, dia mempunyai akta dia sendiri, mempunyai peraturan dia sendiri. Jadi semua yang kena-mengena dengan kesihatan, makanan dan sebagainya adalah di bawah Kementerian Kesihatan, kerana mereka yang mempunyai kepakaran dari segi bidang-bidang yang berkaitan dengan kesihatan. Misalnya dia tadi, bila pakai mesin tu boleh hilang penyakit. Pihak kementerian kita tidak mempunyai kepakaran di dalam nak menentukan mesin tu boleh mengurangkan penyakit atau tidak. Tetapi Kementerian Kesihatan, dia ada pakar-pakar yang boleh membuat kajian dan menentukan sama ada betul atau tidak apa yang dikatakan dalam elan itu boleh boleh mengurangkan sakit dan sebagainya melalui mesin-mesin itu. Sebab itu kita katakan bahawa apa saja yang berkaitan dengan Kementerian Kesihatan, sama ada mesin ke apa, kalau dia berkait dengan penyakit dan sebagainya, kita serahkan kepada Kementerian Kesihatan. Itu saja yang yang boleh saya jawablah di dalam soal-soal ini. Minta penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya tertarik dengan apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi, dan penerangan oleh Yang Berhormat Menteri. Tapi saya ada sedikit kekeliruan apabila melibatkan kementerian yang lain seperti Kementerian Kesihatan. Saya bagi contoh, kita kalau melalui sepanjang jalan, kita akan nampak papan iklan yang besar menajakan perkhidmatan menguruskan badan, di mana sebelum menjalani perkhidmatan tersebut, ia adalah mungkinlah 80 kg. Selepas itu mengambil perkhidmatan menguruskan badan mungkin 56 kg. Jadi kalau iklan sedemikian, saya nak tahu ini di bawah bidang kuasa Kementerian Kesihatan atau Kementerian Yang Berhormat ini, sebab ia bukan saja melibatkan perkhidmatan tapi juga pemberian makanan, penjagaan kesihatan atau menguruskan badan. Dan ia juga melibatkan pengiklanan jika seseorang konsumer telah mengambil pakej tersebut seperti yang diiklankan, tetapi tidak mencapai keputusan yang diiklankan itu pengurusan lebih kurang 20 atau 30 kg seperti yang diiklankan itu, kemana pergi saluran mereka? Siapa yang akan memantau mereka? Jadi Yang Berhormat ada dalam pindaan ini menubuhkan jawatan kuasa pengiklan. Yang Berhormat kata ia hanya sebagai koordinasi dengan kementerian yang lain. Jadi kalau konsumer mengalami masalah ini dan melibatkan pengiklanan ini, di manakah saluran mereka perlu pergi untuk membuat aduan? Ini mohon penjelasan bahawa bidang kuasa kementerian yang mana? Sekali mohon, terima kasih Datuk Speaker.
isu yang sama seperti yang saya bangkitkan, tapi saya nak minta penjelasan yang lebih lagi daripada pihak menteri, iaitu pihak mana, betul kami tertanya-tanya sebenarnya pihak mana sebenarnya yang menjaga pengiklanan ini. Konsep pengiklanan itu yang saya kata tidak langsung berbudayakan Malaysia misalnya, kemudian sama ada pengiklanan itu mengeliru ataupun tidak, sama ada pengiklanan itu mengganggu pengguna-pengguna jalan raya besar, adakah perlu sampai begitu sekali pengiklanan, adakah dibenarkan begitu sekali billboard yang begitu besar mungkin mengganggu pengguna-pengguna jalan raya, dan juga bentuk iklan itu yang mungkin yang orang kata tidak sopan, sangat sumbang. Jadi siapakah sebenarnya, pihak mana sebenarnya yang menjaga dan memantau iklan-iklan seperti ini? Terima kasih. Terima kasih kedua-dua yang berhormat. Di dalam Akta Perlindungan Pengguna di bawah Seksyen 2, di bawah Seksyen 2 mengatakan bahawa akta ini terpakai kepada semua kecuali kecuali 2F. Dia ada banyak tu yang terkecuali, tapi salah satunya yang saya nak sebut tentang yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Batu Gajah tadi, iaitu kecuali bagi perkhidmatan jagaan kesihatan dan lain-lain lah. Bermakna kesihatan terletak di bawah Kementerian Kesihatan dan tidak dikawal oleh Akta Perlindungan Pengguna. Ini jelas di bawah Seksyen 2 bahawa ianya terpakai kepada semua kecuali beberapa perkara, termasuklah kesihatan. Jadi, dan saya nak maklumkan bahawa beberapa lagi kementerian mempunyai peraturan yang khusus di bawah kementerian masing-masing. Misalnya Kementerian Kesihatan, dia ada garis panduan mengenai iklan-iklan yang akan dikeluarkan oleh kementerian itu, yang dikawal selia oleh Kementerian Kesihatan. Begitu juga dengan perumahan misalnya. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, dia mempunyai akta dia sendiri yang mengawal selia mengenai iklan-iklan mengenai perumahan dan sebagainya. Jadi ianya berselerak di kementerian masing-masing. Sebab itulah di bawah akta ini, dalam pindaan yang baru ini, kita mewujudkan satu jawatan kuasa. Kita mewujudkan satu jawatan kuasa yang khusus supaya semua kementerian boleh duduk di bawah satu jawatan kuasa ini, termasuk Kementerian Kesihatan, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, supaya jawatan kuasa ini boleh membuat satu garis panduan yang menyeluruh kepada semua secara bersama. Kita tidak boleh mengambil kuasa yang telah pun diberi kepada Kementerian Kesihatan, tidak boleh. Seperti saya sebut di segi kepakaran dan sebagainya. Tetapi dengan adanya jawatan kuasa yang kita wujudkan nanti, semuanya boleh diselaraskan, termasuklah seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Titi Wangsa tadi. Misalnya kenapa gambar wanita kenapa wanita diperalatkan misalnya. Kenapa jual kasut tunjuk kaki cukuplah, kenapa sampai atas tunjuk? Kan, jadi itu saya tak tahu pokok sebenarnya suka tak suka tengok gambar tu. Tapi memang dari segi diskriminasi dan penggunaan wanita di dalam iklan kadang-kadang terlampau. Jadi kita percaya perkara ini boleh kita putuskan apabila kita wujudkan satu jawatan kuasa ini. Dan jawatan kuasa ini berhak di dalam akta ini, di dalam pindaan ini, menteri misalnya, menteri Kabinet KK boleh mengeluarkan satu peraturan, regulation yang jelas mengenai perkara yang melibatkan iklan dan sebagainya, supaya pemantauan boleh dibuat sebelum iklan-iklan itu dikeluarkan. Jadi perkara inilah yang akan kita bangkitkan, dan insya-Allah selepas kepada akta ini diluluskan, insya-Allah perkara-perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi dapat kita perbaiki.